Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dapat lagi kita menyambung buku Amalan Dicintai Allah mengundang keajaiban rezeki. Kita setiap pagi rezeki Allah Subhanahu wa taala yang selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Buku Amalan Dicintai Allah Subhanahu wa taala ini dihimpunkan zikir-zikir dan doa pilihan daripada Al-Quran dan hadis yang sahih, boleh dijadikan sebagai wirid ataupun zikir harian bagi menguatkan jasmani dan rohani. InsyaAllah tabarakallah memberi ketenangan jiwa serta mengharapkan belas kasihan dan keampunan Allah Subhanahu wa taala dan dikurniakan rezeki yang melimpah ruah dari pelbagai arah dan ceruk. Di dalam buku ini terdapat juga jadual harian amalan dicintai Allah Subhanahu wa taala bagi mencapai kebaikan kehidupan di dunia bahkan di akhirat. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada pagi ini muka surat 5. Siapa yang ada buku boleh tengok muka surat 5. Selawat yang terbaik adalah selawat Ibrahimiyah, iaitu selawat yang kita baca di dalam solat. Saya sebut di dalam solat ramai orang yang baca tahiyat tapi bisu. Saya selalu solat di sebelah orang yang nampak macam warak tetapi solatnya tidak berbunyi, tidak melafazkan takbiratul ihram itu dengan sebutan, iaitu Allahu Akbar, bukan angkat tangan. Setengah orang dia angkat tangan mulut bisu. Bukan yang dikira oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan tangan kita yang diangkat, tetapi lafaz Allahu Akbar itu yang kita sepatut disebut. Seperti juga tahiyat, at-tahiyat. Tahiyat akhir ini bukan jari yang dinaikkan, mulut bisu tapi jari naik. At-tahiyat. Ada orang Allahumma salli ala Muhammad, tak berbunyi. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Dan juga rukun qauli, rukun yang patut kita sebut adalah Allahu Akbar. Niat di dalam hati, tetapi Allahu Akbar itu dijelaskan dengan kita mendengar lafaz kita Allahu Akbar. Yang kedua, kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca biar dengar di telinga kita sendirilah kalau berjemaah. Kalau di rumah baca kuat pun alhamdulillah lagi baik. Yang ketiga adalah bacaan tahiyat akhir. Bukan angkat tangan ataupun angkat jari at-tahiyat tapi mulut diam, bisu. Kita jangan solat bisu, tetapi kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Masa asyhadu an la tu kita naikkan jari. Asyhadu an la ilaha illallah. Boleh turun balik atau tak nak turun pun tak apa. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Habis itu tahiyat. Itu wajib baca, wajib dengar di telinga. Kalau solat bisu tak sah solat kita. Dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setakat itu. Dan wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu sunat. Kita baca selawat Ibrahimiyah dalam solat tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim.
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Sebab tu kita sekali-sekala kena bagi ustazah semak, ustazah yang ada dalam grup kita ni, bagi dia semak tahiyat kita betul tak selama ni kita baca. Sebab saya tengok orang selawat, ustaz-ustaz yang hebat selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina ni, permainan Sayyidina tu main duit tu, yang lempar-lempar dadu tu Sayyidina. Sebab tu saya kata, ya Allah, kenapalah tak baca Sayyid Tuan. Sayyidina, Tuan kami Nabi Muhammad. Sayyidina, Sayyidi, bukan Sayyidi. Kalau Sayyidina tu main dam ular ke apa itu, main duit ke apa, main kira duit. Sebab tu selawat ni ramai, masih lagi ramai yang tak betul. Sallallahu alaihi wasallam. Ramai ustaz-ustaz ambil lewa, sambil lewa. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Biar kita jelas, biarlah kita ni tak pandai sebut pun tapi jelas. Allahumma salli ala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Walaupun kita ni nampak macam lekeh, tetapi sebutan kita tu betul. Sebab tu bagi saya zikir 300, zikir selepas solat 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar, tetapi kita cincai boncai sebut subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Cuba kita sebut betul-betul. Walaupun kata ulama sebut, kalau kita ada telur yang 30 biji kita beli tu, semuanya telur yang boleh digoreng, boleh dimakan, boleh memberi kekenyangan kepada perut ahli keluarga kita. Tak sia-sia kita beli telur tersebut sebanyak 30 biji walaupun dengan harga yang 15-13 satu tray. Tapi kalau kita zikir banyak 30 ataupun 100, semuanya tembelang, kita beli telur tembelang semua, balik rumah semua busuk. Seolah-olah kita berzikir kepada Allah dengan telur tembelang. Sebab itu orang Melayu kita daripada dulu lagi, dia bagi motivasi, pergi kenduri kahwin, dapat telur. Pergi Jumaat, dapat telur. Pergi yang mana pun dapat telur. Dia tak suka ambil hadiah-hadiah lucky draw yang besar-besar. Seperti pergi awal Jumaat, dapat seekor unta merah yang digemari Rasulullah, yang berharga 7-8 ribu. Itu bonus hari Jumaat. Tapi tak ada orang peduli pun. Orang yang betul-betul faham, dia pergi awal masjid mengambil. Tak dapat unta merah pun, dia akan dapat lembu, yang sapi yang gemuk, yang montai, yang berharga. Sapi sekarang lebih mahal pada harga unta. Ada sapi yang 150 ribu, sado punya sapi. Masya Allah, tabarakallah. Allah kurniakan wahyu kepada Nabi. Nabi memberitahu kepada umatnya, datanglah Jumaat, datang awal mendapat unta, mendapat lembu, mendapat kambing, dan juga yang keempat dapat ayam. Ada yang kelima, keenam, ketujuh mendapat telur. Sebab itu kita buat, jangan apa-apa kenduri kahwin kita, jangan bagi telur kepada orang. Sebab telur itu bukan ada masalah telur itu, tetapi sedekah itu berbagai. Ada buah apple boleh bagi, ada buah oren, anggur, ada gula-gula ni tak apa-apa baguslah, tetapi kita bagi hadiah yang mengenyangkan. Oh Masya Allah, bagi biskut masuk dalam tu, hadiah orang kahwin, bagi apa-apalah yang bermanfaat. Sebab itu selawat Ibrahimiyah, kita baca selawat di dalam solat itu adalah wajib. Kalau kita baca sambil lewa, Assalamualaikum, baca macam
tak teratur kita baca dengan puas hati bagi orang dengar tahiyat kita. Kalau di dalam grup kita rasa malu, untuk apa kita malu? Ustazah kata, Ustaz Zain tolong baca. Kita pun bacalah semampu kita. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد. Selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat yang terbaik adalah selawat Ibrahimiyah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Kita baca tu jelas, ya Allah. Makmum ada satu makmum, tak tahulah makmum daripada mana. Saya buat live masa malam Jumaat. Dia tegur saya dalam keadaan dia marah ke tak pastilah. Tetapi dia kata, sunnah ke baca kuat masa tahiyat? Insya-Allah, tabarakallah. Hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat boleh dengar bacaan tahiyat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Sebab apa Nabi baca kuat tahiyat? Sebab Nabi baca kuat untuk sahabat ikut apa bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya baca kuat untuk jemaah yang bisu ni. Jemaah yang boleh bercakap tetapi kedekut suara tak hidung masin. Nak luahkan suara pun malas. Ya Allahu Akbar. Saya baca bukan kuat pun, saya dengar di telinga saya tapi mic dia dekat, dia kuat sikit lah. Tapi jemaah yang tak faham ni, dia marah, dia kata, sunnah ke baca tahiyat kuat imam ni? Saya kata dalam hati, tak apalah, awak buatlah apa yang awak belajar tu, ilmu awak tu hebat sangat, biarlah. Saya tak peduli pun, saya tak komen pun. Kita kata, abaikanlah sebab mereka mungkin innahum la ya'lamun. Mereka ni tak tahu kan. Kita nak baca kuat, kita nak mengajar orang supaya orang tu jangan jadi bisu. Ya Allah, kenapalah solat bisu? Kita kalau kita orang yang bisu, tak apalah. Allah tak bagi suara kat kita jadi pekak telinga, Allah bagi ujian kepada kita, itu pun dia bersyukur. Sebab itu nikmat suara ni kita jangan pekik kepada anak kita, jiran-jiran kita dengar sampai jiran yang tak mandi lagi pun ikut mandi. Woi, mandi. Anak-anak dia pun pergi mandi, jiran-jiran sebelah dengar pun pergi mandi juga. Kita letiran berguna kita, bukan macam tu. Kita banyak baca Quran di rumah kita dengan suara. Suara ni tak kuat tak apa. Janji kita dengar sendiri di telinga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bukanlah kuat sangat, dalam luar rumah tak dengar pun. Tapi dengan suara yang kita keluar tu dipanggil release tension. Kita pendam di dalam hati kita banyak sangat perkara-perkara rahsia-rahsia yang tak berfaedah tu. Kita luahkan dalam hati, di mulut kita dengan baca Quran dengan suara yang lunak merdu. Walaupun suara kita ni bukan anugerah suara yang merdu, tak apalah, kita ambil lah suara kita yang original. Tak ori tak apa, janji sedap, kita baca sendiri pun sedap. Bilik air, dalam bilik air nak release tension boleh pula menyanyi. Kat luar rumah, kat dalam rumah sendiri, luar bilik air, tak nak pula kita sebut nama Allah. Allah, 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 ya Allah. Tapi jalan jam kita tepuk steering. Ada je sumpah seranah yang kita luahkan daripada mulut kita.
hati kita yang tak berapa bersih ni, dia melahirkan kalau kita hati kita suka mencarut sumpah seranah, dia akan keluar daripada hati kita ni. Mulut kita bila nak mati pun dia akan keluar perkataan-perkataan yang memberi mudarat kepada orang lain. Kadang-kadang orang yang jaga kita ni, jaga orang sakit ni, kena sumpah dia orang sakit je. Sampai setengah orang tu sampai bercerai suami isteri. Suami dia sakit, suami sumpah isteri macam-macam. Suami isteri tak boleh nak sabar sampai file di mahkamah nak tinggalkan suami. Itu sebab suami kena ada motivasi iman dalam diri. Masya Allah, tabarakallah. Kena ada nasihat-nasihat berguna di dalam hati kita. Banyak motivasi iman. Banyak perkara-perkara yang memerangsangkan. Dipanggil pencetus ummah. Pencetus ni macam api di lighter tu. Dia cetus dia keluar api. Tapi cetus kemarahan tak bagus. La taghdab, kata Nabi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, ulang 3 kali. La taghdab, jangan kamu marah. Marah ini adalah api. Ambil air semayang untuk hilangkan marah. Jangan kita sumpah seranah untuk sedapkan hati kita yang jahat. Kita sumpah seranah orang, kita fitnah orang, kita mengumpat orang. Pagi-pagi dah kita makan daging saudara kita yang telah mati. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itu kita berada di dalam majlis ilmu, majlis motivasi iman, motivasi pagi. Dalam keadaan kita seronok, kita reda, kita duduk dalam majlis ilmu. Nabi sebut, kalau kamu terjumpa majlis ilmu, singgahlah kerana itu adalah taman-taman syurga. Kalau kamu berjumpa dengan taman-taman syurga, singgahlah. Orang nak dapat raudah min riyadil jannah, raudah di Masjid Nabawi, beratur panjang. Sampai kadang-kadang nak solat pun tak boleh, nak solat pun cepat-cepat. Nak duduk lama-lama kena halau dalam raudah. Tetapi duduklah 1 jam pun dalam raudah kita. Raudatun min riyadil jannah. Kita berada di dalam taman-taman syurga. Nak masuk syurga kita dah bersedia. Kita selalu duduk dalam taman-taman syurga. Sebab tu taman-taman syurga berkumpul sanak saudara, ahli keluarga kita dalam keadaan tak ada lara, tak ada suka-suka. Dia saja duduk taman-taman syurga mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Pakaian dia tak ada tudung, tak ada pudah, tak ada apa-apa dah. Kita pakaian yang mahal-mahal, yang hebat-hebat. Pakaian ahli syurga begitu cantik. Umur kita sebaya, anak cucu, anak menantu kita ada sekali duduk dalam syurga. Masya Allah, tabarakallah. Berlainan kita duduk di atas dunia. Kita duduk dengan keadaan nenek kita dah berambut putih, datuk kita dah berubah. Kita duduk tengok mak ayah kita masih hitam lagi rambut. Ada yang mak ayah yang masih muda. Tapi di dalam syurga semuanya berada di dalam umur 33 tahun. Kita jumpa nenek kita dulu tua tak cam. Tiba-tiba duduk dalam syurga bersama-sama. Nenek ni, Allah lawa cantiknya jadi ketua bidadari. Masya Allah. Beruntunglah orang-orang yang dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan motivasi iman, motivasi yang penuh dengan keceriaan. Kita janganlah ikut sangat kemarahan kita, janganlah ikut sangat kesakitan kita. Kita lawan selagi boleh merangkak, kita merangkak pergi masjid. Ya Allahu Akbar, meraih keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi hari. Kata orang Kelantan, gori di pagi hari dengan zikir-zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat Ibrahimiyah ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi yang ada buku tu boleh baca sendirilah maksud dia selawat ini. Dan selawat pendek seperti saya baca di mukaddimah kuliah tadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, muka surat 6. Selawat Ibrahimiyah
selawat dan selawat pendek ini, sesiapa yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 kali pagi dan 10 kali petang, maka dia berhak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Ni hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak banyak pun orang kata selawat beribu-ribu, selawat 1000 sehari, tapi semuanya tembelang belaka. Tembelang ni apa? Sebut selawat pun tak betul, nak pulun 1000 tetapi habuk pun tak dapat. Baik kita selawat yang 10 tapi semuanya telur yang elok-elok, yang boleh menetas, yang boleh melahirkan zuriat telur-telurnya lagi. Hebat. Sebab tu kita jangan tamak. Orang ada pepatah, ada pantun, orang gemuk tepi perigi, orang tamak selalu rugi. Sebab tu kita ni jangan tamak tak apa, tapi tamak tu yang benar. Kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala anugerah selawat 1000 kali tu, biar selawat betul-betul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah 1000 kali. Dapat 1000 kali. Kali dengan 10. Masya Allah, banyak. Sekali selawat. Man salla alayya marra sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi ashirin marrah. Nabi sebut orang yang selawat kepadaku sekali, Allah akan selawat, sebut nama dia. Oh, Ustaz Zin. Selamatlah engkau Ustaz Zin, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu selawat. Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan selawat yang sempurna. Selawat yang sempurna adalah selawat Ibrahimiyah. Walaupun 10 kali. Sesiapa yang berselawat sekali kepada Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala akan berselawat kepadanya 10 kali. Dan dilimpahi keberkatan rezeki. Orang banyak selawat, masya-Allah. James selawat, masya-Allah, hebatlah. Saya pun bercakap pun cakap pandai kerja bodoh, kata orang Bangla. Cakap pandai kerja bodoh. Time marah, sumpah serana. Time mengajar, Allahumma salli ala Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kepada saya juga. Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada orang yang bercakap juga dapat amalkan apa yang di kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun, kata Allah. Besar kemurkaan Allah ke atas orang-orang yang pandai bercakap tapi tak buat. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita semua taufik dan hidayah untuk kita amalkan dan kita sampaikan. InsyaAllah kita setiap live Khamis kita ada bacaan buku amalan dicintai Allah ini. Boleh beli di Shopee pun boleh. Dia bagusnya buku ni disemak oleh Mufti Melaka. Dia ada hadis dan juga daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Akan datang muka surat 7 insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa saya yang banyak bercakap tapi tak beramal. Mudah-mudahan yang di depan saya lebih baik beramal, dengar dan beramal, insya-Allah. Terima kasih Bonda Rosniati Mansur dan juga AJK dan pengurusi majlis kita Cikgu Nur Akiyah. Terima kasih semua yang hadir, sahabat Jannah dan sahabat FB saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran kepada yang berbahagia Ustaz Muhammad Zain bin Junuh yang telah pun selesai menyempurnakan kuliah subuh kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kepada yang diuji dengan berbagai penyakit dan berbagai masalah, Allah makbulkan segalanya, dipermudahkan segala urusan. Dan syukran jazilan juga atas perkongsian ilmu daripada buku amalan dicintai Allah, muka surat 5 tentang selawat Ibrahimiyah. Jadi kita bacalah dengan jelas, betul makhrajnya,
moga tak sia-sia bacaan kita terima oleh Allah. Jadi kita amalkanlah semua apa yang disarankan oleh Ustaz ini dengan istiqamah, dengan ikhlas hati kita. Mudah-mudahan kita mencapai kebaikan, kelapangan rezeki yang terbuka luas untuk kita dan kehidupan kita dipermudahkan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman dan juga kepada para jemaah yang hadir pada pagi ini. Kita renungkan kata-kata Ali bin Abi Talib, apabila sesuatu yang kita senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang sudah terjadi. Moga segala urusan kita di muka bumi Allah ini, dimanapun kita berada dalam redha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuliah kita seterusnya ialah pada pukul 8.15 pagi bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Luqman Mukhtar, penulis buku Asam Garam Rasulullah, Asal Garam Rumah Tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada pukul 8.15. Teruskan bersama bagi yang ada peluang untuk terus bersama, bagi yang ada urusan mudah-mudahan Allah permudahkan. Jadi sebagai kita tutup dulu tirai kuliah subuh, dengan mempersilakan sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membimbing bacaan tasbih kafarah dan menutup dengan surah Al-As. Sekian, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami kali ini pertemuan yang diberkati dan dirahmati. Wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Dan perpisahan kami nanti perpisahan yang tidak meninggalkan sebarang dosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq, selalu berpesan-pesan dengan kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, selalu berpesan-pesan dengan kesabaran. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Benarlah juga perkataan Nabi yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.